Okey, dah start record. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid-murid SK Kepada Jagung semua Pupok. murid-murid SK Jagung Pupok. Assalamualaikum. Okey, tak apa, boleh nak jawab salam, boleh jawab dekat chat apa semua. Okey. Baik, pada hari ini Cikgu Elga Milo, saya Cikgu Elga Milo. Okey, untuk dua-dua kelas ni cikgu pernah masuk sebelum ni untuk dua AT memang cikgu mengajar PM. Untuk kelas 2 AB biasanya cikgu masuk untuk relief lah, ganti cikgu Sukardi kan. Okay. So hari ini kita akan belajar tentang kata perintah untuk bahasa Melayu tahun 2. Tapi sebelum tu, sebelum kita mula kelas, eloklah kita mulakan pembelajaran kita dengan umul kita Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, macam biasa sebelum mula kelas kita mula baca doa dulu kita baca sama-sama boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmata kawan. alaina hikmata kawan. Boleh? Boleh Boleh. buka mic? Boleh buka mic? Kalau buka mic rasa macam bertindan kot. Biar Kalau cikgu buka baca lah mic rasa sama-sama. macam bertindan kot. Biar cikgu baca lah sama-sama. Okey, kamu tutup mic je, baca dekat luar sama-sama, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhaman rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku tergolong orang-orang yang soleh. Amin. Amin. Okey. Baik, kita boleh mula masa cikgu tak lama, kita lebih kurang dalam 15.5 jam je Jadi bagi kamu yang tak pernah dengar apa itu kata perintah, okey. Kata perintah ni sebenarnya perkataan yang digunakan untuk memberikan perintah iaitu arahan, suruhan, arahan silaan ataupun larangan. Okey, ini kata perintah, dia perintah. Okey. Jadi dalam tata bahasa Melayu ni, kata perintah ni apa dia sebenarnya? Macam cikgu bagi tahu tadi, dia adalah kata suruhan ataupun arahan, silaan ataupun larangan. Okey, so mari kita lihat contoh dia. Okey. Baik, ini contoh dia. Kalau kamu semua boleh lihat, nampak Kalau boleh nampak, type dia dekat chat. Nampak cikgu? Nampak cikgu? Sambil-sambil kita belajar menaip dekat chat tu. Boleh hantar dekat chat. Okey, kalau nampak, hantar nampak. So nanti cikgu akan nampaklah mesej kamu tu. Ifa, waalaikumsalam. Kalau nampak, boleh nanti type kat chat lah, nampak. Okey, baik. Kata perintah ni, dia ada beberapa lah. Yang pertamanya, kata perintah suruhan. Kalau kata perintah suruhan ni, contohnya, dia bermula dengan perkataan tolong. Okey, nanti cikgu akan tunjuk contoh dia. Yang kedua, permintaan. Dia minta. Okey, dia minta. Apa beza suruh dengan minta ni? Kalau minta ni, kita contohnya bermula dengan perkataan minta, kita harap. Contohnya macam cikgu harap kamu semua dapat mengikuti sesi pembelajaran secara online. Itu permintaan. Okey. Contoh yang lain silaan. Okey, sila, jemput. Dan yang contoh yang keempat adalah untuk larangan. Larangan ni maknanya kita tegah dia. Kita perintah dia jangan. Biasa bermula dengan perkataan jangan, bermula dengan perkataan usah. Okey. Yang ini contoh ayat dia. Contoh ayat dia yang pertama, tolong ambilkan ibu pinggan di dapur. Kemudian yang kedua, minta beratus masa membeli makanan di kantin. Perkataan minta, nampak? Ayat dia mula dengan minta. Ketiga pula contohnya, sila basuh tangan sebelum makan. So maknanya ini pun arahan lah. Okey.
Yang keempat, jangan buat bising ketika berada di pustakaan. Ni contoh dia. Okay. So, boleh tak siapa nak cuba baca? Boleh tekan kat tangan, nanti cikgu boleh minta kamu baca. Boleh tak siapa? Contohnya, Aiman dulu. Boleh cuba baca Aiman? Ayat pertama. Okey, boleh cuba Aiman. Sekejap, Aiman ada tak dalam ni? Ataupun siapa nak cuba ni? Nak cuba baca ayat pertama. Boleh buka mic. Siapa nak cuba baca? Baca. Ifah baca Ifah. Ifah baca, Ifah Ifah. boleh. Ifah pun boleh. Satu ayat je Ifah. Satu ayat je Ifah. Ifah dulu, lepas ni Zafira Okey, satu ayat je. Ayat pertama. Kuat-kuat sikit. Tolong ambilkan ibu pinggan di dapur. Tolong ambilkan pinggan ibu di dapur. Maknanya dia tolong. Okey, ni ayat perintah ni sebab mak perintah, mak arahkan Ifah pergi ke dapur untuk ambil pinggan. So ni kata perintah. Okey, diarahkan, diperintahkan Ifah supaya pergi ke dapur ambil pinggan, tapi dia menggunakan perkataan yang sopan. Tolong ambilkan pinggan di dapur. Tapi kalau kamu cakap dengan adik kamu, ambil pinggan kat dapur tu, itu pun kata perintah, tetapi tidak ada perkataan kata perintah kat situ. Kata dia. Okey? Jadi dia kena ada tolong, minta. Okey, seterusnya nampak tadi Zafira nak baca. Okey, cuba Zafira. Minta beratur semasa membeli makanan di kantin. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, jadi dia kata minta tolong, minta beratur semasa membeli makanan di kantin. Kan? Maknanya kamu nak pergi beli makan di kantin kena beratur. Tapi biasanya kadang-kadang kita suruh dengar kawan-kawan sebut minta tolong beratur minta tolong beratur. Kan? Kalau pengawas ke dijaga kantin kan dia kata, okey, kamu semua minta tolong beratur. Boleh tak minta tolong beratur? Dia sebenarnya dari segi kamu sebut tu, kamu faham. Dia minta, dia tolong lagi kan. Jadi ada dua kata perintah kat situ. Jadi sebenarnya tak perlu kita gunakan dua-dua. Okay? Memadai dengan satu saja. Minta beratur ataupun tolong beratur semasa membeli di kantin. Tak perlulah minta tolong. Selalu orang sebut kan, minta tolong. Jadi sebenarnya memadai dengan satu perkataan saja kata perintah tu. Sama ada tolong beratur semasa membeli di kantin ataupun tolong ambilkan ibu pinggan di dapur ataupun minta ambilkan ibu pinggan di dapur. Itu pun boleh. Okey? Tak salah. Tapi kalau jawab periksa, minta tolong beratur semasa membeli di kantin, yang itu salah. Dari segi konteks ayat dia salah. Gunakan satu saja. Okey, yang ketiga, contohnya ketiga, siapa nak baca? Yang ketiga. Boleh try? Siapa nak cuba? Sila basuh tangan sebelum makan. Okey, terima kasih Haziq. Sila basuh tangan sebelum makan. Nampak? Ini pun kata perintah ni. Tapi dengan cara yang sopan. Dia kata sila basuh tangan sebelum makan. Okey. Selain daripada itu, yang keempat, last. Keempat yang last. Siapa nak try? Siapa nak cuba? Yang keempat siapa? Nurin Alia nak cuba pun boleh. Volunteer. Ayat yang last. Sebelum cikgu pergi ke slide yang seterusnya. Menarik ni. Aiman tak lagi kan Aiman? Cuba Aiman. Ayat yang keempat. Jangan buat bising ketika berada di perpustakaan. Okey, terima kasih Aiman. Baik, dia bagi tahu kata jangan buat bising semasa ketika berada di perpustakaan. Baik. Jadi boleh tak kalau kata tolong jangan
bising ketika berada di perpustakaan. Tolong jangan buat bising ketika berada di perpustakaan. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ya, dari segi konteks ayat tak boleh. Tapi biasakan kita sebut, tolong jangan buat bising ketika berada di perpustakaan. Tolong jangan buang sampah. Kan? Kita sebut 2 kali. Perintah tu sampai 2. So, membadai dengan 1, jangan buang sampah merata-rata atau tolong tolong basuh tangan sebelum makan. Itu pun sebenarnya boleh, tetapi dia lebih sesuai kalau sila lah. Dia lebih sesuai. Okay? Okay. Seterusnya, kita lihat. Okay. Ada siapa tak nak cuba bagi contoh ayat? Kalau ayat suruhan, kalau macam nak minta tolong. Ada tak boleh bagi satu contoh ayat? Kat rumah lah contohnya nak minta tolong adik bukakan TV ke apa ke. Siapa boleh bagi satu contoh ayat dengan perkataan tolong? Dengan perkataan tolong ni. Ada siapa nak bagi satu contoh? Tadi cikgu dah bagi contoh kan? Siapa-siapa pun boleh. Siapa yang belum lagi? Kat bawah tu kalau nampak dia angkat tangan, sebenarnya kamu boleh angkat tangan. Bila kamu tekan angkat tangan, cikgu akan nampak kat muka kamu tu angkat tangan. Nampak? Tu maksudnya kamu nak menjawab. Tu Humaira, Zafira Humaira. Sila. Tolong ibu basuh pinggan. Tolong ibu basuh Tolong pinggan. ibu basuh pinggan. Okey, maknanya ibu nak minta kamu tolong basuhkan pinggan kan? Okey, boleh? Okey, yang kedua, minta ataupun harap. Contohnya dia nak minta kamu siapkan kerja sekolah ataupun minta jangan buat sepah di dalam rumah, kan? Contohnya harap kamu boleh tertib semasa makan. Ada siapa nak bagi contoh? Minta ataupun harap kat sini. Cuba bagi satu. Sebelum kita pergi game. Lepas ni kita main game. Kamu boleh bagi contoh. Semua ni minta boleh bagi contoh. Sila atau jemput boleh bagi contoh. Jangan atau usah boleh bagi contoh. Kita main game lepas ni. Lepas ni kita akan main game. Okey, Haziq. Haziq ni angkat tangan. Sila Haziq. Harap kamu bahagia. Harap kamu bahagia. Oi, ayat. Ini ayat kamu ke atau mak atau ayah yang bagi ni? Harap kamu bahagia ni. Oh, tinggi aras ni. Okey, maksud Haziq tu bahagia macam mana tu Haziq? Harap kamu bahagia Okey. Okey, boleh tu. Maknanya dia faham. Maknanya Haziq faham maksud perkataan harap tu harap kamu bahagialah. Cuma ayat yang belakang tu cikgu nak tahu sebenarnya masuk bahagia tu yang macam mana kan? Dia banyak konteks tu. Okey. Bagus. Yang ketiga, sila ataupun jemput. Siapa nak cuba? Sila ataupun jemput. Sila jaga kebersihan bilik. Okey. Biasanya siapa yang cakap ni kalau sila jaga kebersihan bilik? Kamu yang cakap ke ataupun biasa mak atau ayah kamu cakap? Umi cakap. Okey. Tapi kalau kamu dah besar nanti boleh cakap dengan adik-adik ataupun abang ke kakak kamu ke bangun-bangun tidur tak kemas, kamu pun boleh cakap, sila kemas tempat tidur sebelum mandi ke, sebelum keluar ke. Okey. So, bila kita kata sila, dia sebenarnya satu menggunakan perkataan arahan. Dia mengarah tapi sopan. Kan berbanding kemas bilik ni. Lain kan? Lain tak ayat dia? Kamu kemas bilik ni. Maknanya itu dia arahan juga. Tetapi arahan yang sangat tegas. Dengan tambah pula nada macam Umi marah ke? Macam tu kan? Tapi kalau ayat dia Ifa,
sila kemas tempat tidur kamu selepas bangun tidur. Dia kan lebih sopan ayat tu Okey. Dan yang terakhir, sebelum kita main game ni, yang terakhir ni jangan ataupun usah. Jangan tadi cikgu dah guna. Cuba guna perkataan usah. Usah ni sebenarnya sama je dengan jangan. Okey. Ada siapa nak cuba guna perkataan usah? Dia sama je maksud dengan jangan. Dia melarang tu. Tapi jarang-jarang kita guna perkataan usah. Dia orang dulu-dulu selalu guna perkataan usah ni. Okay, ada siapa nak cuba? Usah. Ada Alisha? Alisha comel hari ni tudung hari ni. Nur, Alisha, Damia, ada nak cuba jawab? Nurin pun boleh je kalau Nurin nak jawab. Perkataan usah. Dia sama je dengan jangan. Saya guna jangan cakap. Usah ni murid jangan guna. Ya. Cuba sekali. Cuba sekali. Biasa kamu guna jangan kan? Jangan berlari, jangan berlari di dalam kelas. Kan? Tapi kamu tukar kepada usah. Ayat yang sama tapi usah. Maksud dia sama. Cepat, last. Cikgu bagi clue maknanya jangan buang sampah. Cuba ganti dengan usah. Usah buang sampah. Kan senang je kan? Tukar je kan? Tetapi bila sebut usah buang sampah, dia ni duduk di zaman mana kan? Sebab kamu jarang guna perkataan usah. Biasanya dia menggunakan dalam bahasa Melayu klasik, usah hiraukan, apa yang orang kata kepada kita. Jarang orang menggunakan perkataan usah, tetapi boleh guna. Bila orang guna usah ni kata, dia ni pelik sikit. Sebab jarang orang menggunakan perkataan usah, tetapi tak salah. Dia sebenarnya nampak lagi sopan. Usah hiraukan apa yang orang cerita tentang diri anda. Kan? Contohnya sedang belajar dalam kelas, maknanya usah hiraukan usikkan kawan semasa belajar. Okay? Alright. So maknanya bila kamu dah boleh bagi ayat, maknanya kamu faham serba sedikit contoh macam mana nak menggunakan kata perintah. Okay? Okay, tapi sebelum cikgu bagi quiz, jom kita tonton video ni dulu. Okay? Okay, dah sedia? Okay, klik kat tangan ni. Jangan berdiri di tepi pintu. Tolong berikan tempat duduk anda kepada yang lebih memerlukan. Nenek, sila duduk. Terima kasih, Cu. Baiknya Sarah, situasi tadi merupakan salah satu contoh mudah budaya hormat menghormati. Situasi tadi juga ada menyebut contoh kata perintah dan ayat perintah. Okey. Okey, cikgu tunjuk sekali lagi. Kemudian kamu cuba ingat, okey, ataupun catatkan apakah kata perintah yang ada dalam video tadi. Cikgu ulang sekali lagi Okey, kita ulang 2-3 kali kita test dengar. Jangan berdiri di tepi pintu. Tolong berikan tempat duduk anda kepada yang lebih memerlukan. Nenek, sila duduk. Terima kasih, Cu. Baiknya Sarah, situasi tadi merupakan salah satu Okey, cikgu ulang sekali lagi contoh mudah. Cuba dengar Di tepi pintu. Ya. Semula. Jangan berdiri di tepi pintu. Tolong berikan tempat duduk anda kepada yang lebih memerlukan.
Nenek, sila duduk. Terima kasih, Cu. Okey. Berapa perkataan kata perintah yang ada dalam video tadi? Sila type di chat. Type dekat chat. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Sambil-sambil tu kamu boleh type dekat chat Tak nampak gambar? Tak nampak gambar. Orang lain nampak gambar tak? Nampak tak video? Nampak awak kena tekan pin kat situ yang cikgu pin tu. Okey, ada tak lagi siapa yang tak nampak selain daripada Haziq? Haziq kalau tak nampak Haziq kena tekan dekat muka cikgu yang satu lagi, kena tekan pin supaya kamu akan nampak skrin cikgu. Kalau kamu tekan pin lain, pin muka cikgu, kamu cuma nampak muka cikgu je. Sekejap cikgu pinkan. Okey. Ni kalau macam ni nampak tak video? Tak nampak gambar cikgu. Oh, gambar cikgu. Gambar cikgu ke? Tak nampak gambar cikgu ke? Tak nampak video? Okey, cikgu ulang sekali lagi video tu Okey, cikgu ulang sekali lagi video tu. Okey, dengar molek-molek Dengar baik-baik Sila dengar baik-baik. Sila tonton video ini. Okey, dan dengar perkataan yang dialog yang diucapkan dan sila senaraikan kata-kata perintah. Jangan berdiri di tepi pintu. Tolong berikan tempat duduk anda kepada yang lebih memerlukan. Nenek, sila duduk. Terima kasih, Cu. Baiknya Sarah, situasi tadi Okey, so situasi tadi, jadi cikgu nak tengok jawapan kamu Ada yang dah jawab, okey. Ada yang kata sila tolong jangan. Ada tak yang lain jawab? Type dekat chat. Ke tak tahu nak type dekat chat? Dekat telefon kamu tu ataupun kat laptop, dia ada satu perkataan in message tu. In call message. Tekan dekat situ, boleh sila type. Type cikgu bukan nak ayat penuh. Kamu senaraikan kata-kata perintah. Contohnya, sila. Dia kata apa tadi? Tolong, jangan berdiri berhampiran dengan pintu. Maknanya tolong. Okey, terima kasih Ifa. Ifa dah jawab. Okey. Yang lain nanti boleh type Sila tolong jangan. Okey. Terima kasih Nurin. Okey so maknanya kamu boleh tahulah apa itu perkataan di dalam kata perintah. Okey. So merupakan salah satu contoh mudah Okey. Okey, kita akan tengok next. Okey. Ni lah tadi Tolong, minta, harap, sila, jangan, usah. Okey. So jadi sekarang ni kita akan buat quiz. Ni cikgu akan hantarkan quiz dekat kata perintah ni dekat mesej. Sekejap, cikgu hantar link quiz. Quiz. Sekejap cikgu buka untuk quiz. Nampak tak? Sekejap cikgu tutup dulu yang ni yang apa? Okey, buka quiz. Nanti cikgu bagi link kamu dekat dalam di dalam chat Oh, cikgu tertutup tadi. Patutlah. Okey. Sekejap Okey, cikgu share.
Quiz. Okey, nampak? Okey, kita akan buat quiz bahasa Melayu. Jadi cara dia, dekat telefon kamu nanti, cikgu bagi nama. Sekejap Cikgu buat quiz klasik. Okey. Okey. Cikgu bagi link ni dekat chat. Kamu klik link dekat chat tu Nampak tak? HTTPS. Dia kena ada ni kot. Okey. Dekat chat tu nampak tak? joinmyquiz.com. Tekan joinmyquiz.com. Okey. Lepas tu nak masukkan kod, kamu masukkan kod ni. Kod yang dibagi ni. Okey, kod yang dibagi. 712595. Okey. Yang sementara tu just dengar arahan dia daripada cikgu. Kalau kamu guna telefon, kamu dah buka, kamu tak nampak lah Google Meet ni kan. Kamu cuma dengar ayat cikgu saja. Okey. Okey, ni kod dia. Okey, kod dia 712595. 712595. Dia punya kod. Boleh tak? Boleh masuk tak? Sebab cikgu tengah tunggu ni. Tak masuk lagi ni. Tu. Izatun dah masuk. Okey. Cikgu tunggu yang lain. Cepat. Klik link yang cikgu hantar joinquiz.com tu. Ataupun kamu boleh type je dekat Google telefon kamu. Type je joinmyquiz.com. Lepas tu masukkan nombor 712595. Izatun dah masuk. Cikgu tunggu yang lain. Okey. Kalau daripada laptop pun boleh, daripada telefon pun boleh kan. Kalau nak guna telefon, dua telefon pun tak ada masalah. Satu boleh tengok live cikgu, satu lagi boleh guna quiz pun tak ada masalah. Kalau bagi yang ada lebih lah. Join quiz. Izatun baru Izatun seorang je masuk. Yang lain. Cikgu, sebut 9 nombor cikgu. 712 595. 712 595. Terima kasih cikgu. Sama. Type dekat apa nama? Kalau kat telefon kamu ni, type saja dekat Google. Type saja joinmyquiz.com, dia akan keluar macam ni. Okey, cikgu pin ke cikgu. Dia akan keluar macam ni. Okey. Bila dia keluar macam ni, masukkan nombor tu. Dia minta tekan enter join code. Kamu masuklah 712 595. Lepas tu join game. Okey, Nurin dah masuk. Okey, next. Okey, Aiman dah masuk. Okey, Syasha dah masuk. Okey, Mia dah masuk.
Kita dah ada 2, 4, 6, 7. Ada 7 orang ni. Zafira, Anissa, Izatun ada, Nurin Alia ada, Aiman ada, Syasha ada, Mia ada. Okay, bila cikgu tekan start, baru kita boleh jawab. Siap. Kita ada 11 orang kat sini. Aiman, Amma mana Amma? Amma, Haziq pun tak nampak, tak ada lagi ni. Aziz terlihat tadi. Masuk mana Aziz? Ni Amma ni nampak ada tadi. Ada tu? Okay. Siapa lagi masuk ni? Sebelum start kita screenshot dulu sekejap Okay. Okay. 2, 4, 6, 7, 7, 7. Ada lagi nak masuk tak sebelum cikgu start? Kalau tak nanti terlewat ni. Zafira. Masuk Zafira? Kalau dalam rekod ni 9 orang murid. Rasanya Zafira tak ada sini. Syasha ni siapa Oh ni Syasha Zuhaira. Okay. Ada AB kan. Nampak ada Nukman masuk ni. Okay, tak apa. Kita run dulu lah. Nanti diorang nampak masuk tu, tak apa tu. Okay. So, bila cikgu tekan start, dia akan keluar soalan dan kamu nanti boleh jawab. Okay. Okay, cikgu tekan start. Okay, ready? Nampak tak soalan kat telefon tu? Okay, soalan pertama. Angkatkan pinggan kotak ini ke dapur. Dia ada ranking. Tunggu Syasha. Kita tunggu Syasha Syasha seorang lagi.
Okey, kita tunggu Syasha. Syasha seorang lagi. Dengan Izatun. Izatun ada satu lagi soalan. Syasha ada dua lagi soalan. Okey, tahniah. Dah habis. Okey, so ini adalah siapa pemenang dia? Okey, tahniah. Zafira nombor 1, Haziq nombor 2, Nuri nombor 3. Tahniah. Okey, cikgu screenshot dulu sekali. Okey, tahniah. Okey, okey nampak? Okey, yang tadi adalah cikgu guna quizzes. Kalau kita dapat lihat kat sini, cikgu tengok cikgu tengok analisis dia Okey, maknanya di sini daripada yang ada ni, okey. Zafira jawab semua betul. Aziz 5 betul. Ni semua 5 betul. Lepas tu ada tanya cikgu, saya jawab semua betul. Tapi sebab apa saya tak dapat nombor 1, tak dapat nombor 2, 3? Okey, baik. Dalam kuis tadi, setiap satu soalan, cikgu peruntukkan masa selama 2 minit untuk satu soalan. Okey, panjang lah. Lepas ni cikgu nak bagi pendek sikit lah. 30 saat untuk jawab satu soalan. Okey. Jadi setiap soalan tu dia ada masa. Lagi cepat kamu jawab dan jawapan kamu betul, markah akan lagi tinggi. Macam Zafirah ni mungkin dia dapat soalan, dia jawab. Dapat soalan, dia jawab dengan cepat. Tetapi kena baca betul-betul lah ayat tu. Bukan nak berlumba sampai habis dulu. Kan? Tapi kalau sampai habis dulu, tapi kalau ada salah, contoh macam Anissa nampak ni, dia ada satu salah. Dia jawab cepat juga tadi, tetapi ada satu salah. Okay? Aduh, buat kerja dah. Lepas tu, adik tubik ingatkan kena tubik. Tak apa. Okay, so nampak jadi kita tengok balik soalan tu. Kita cuba bincang sikit. Kita cuba tengok soalan yang pertama kat sini. Okay, soalan yang pertama, dia kata apa tadi? Sila, tolong, jangan jemput. Angkat pinggan kotak ini ke dapur, kata ibu kepada Aisyah. Aisyah tak masuk hari ni ya. Okay, maknanya yang mana satu jawapan dia? Ini 88 semua jawab betul. Kan? Tolong ke, sila ke, jemput ke, jangan. Jangan angkat pinggan ke dapur. Betul tak? Tak kan? Dia kata sila angkat pinggan kotak ini ke dapur. Mungkin. Lepas tu tolong angkat. Jadi sila ke tolong? Yang paling sesuai. Jadi jawapan yang paling sesuai ni sebenarnya adalah tolong. Okay? Okay, kita tengok soalan yang kedua. Yang ini semua jawab betul, seorang je salah tadi. Okay, sila buat bising ketika berada di dalam masjid, betul ke? Sila buat bising. Tak kan? Tidak. Lepas tu yang kedua, tolong buat bising. Lagilah tak boleh kan? Maknanya dia suruh lagi buat bising, tak boleh. So jemput buat bising ketika berada di masjid pun salah. Jadi jawapan ni jangan buat bising. Okay? Okey, soalan yang ketiga, kalau kamu dapat lihat di sini, beratur dengan berdisplay sebelum masuk ke perpustakaan. So kata, betul tak? Jangan beratur. Tak kan? Sila beratur, usah beratur, jemput beratur. Jemput beratur dengan berdisplay sebelum masuk ke perpustakaan. Betul tak? Jemput beratur. Jemput makan mungkin kan? Okey. Jemput makan. Itu iyalah. Sebab kita mempersilakan kan? Dia orang kata apa beza jemput dengan ya jangan buka. Okey, so jawapan dia sila beratur. Okey, jawapan nombor 3 sila. Ini jawapan dia. Kan? Yang nombor 4 jawapan dia kata minta. Okey? Ya. Okey, seterusnya yang kelima. Yang ini tadi lah.
Yang siapa yang kata harap kamu bahagia ni, ni biasanya orang nama guna kan, kata usah dikenang kisah yang lalu, kan? Sila dikenang kisah yang lalu. Salah dah. Minta dikenang, salah. Jemput dikenang, lagilah salah. Okay? Baik. So, itu adalah quiz kita secara online pada hari ini. Okay. So, habislah kita punya quiz pada hari ini. Okay. Nak stop dulu. Okay. Last kali cikgu nak bagi untuk kehadiran dan kamu bagi respon. Maklumat kehadiran. Okey. Cikgu tunjuk maklumat kehadiran. Nanti kamu respon sikit lah. Okey, ini contoh. Okey. Bila kamu dapat ni nanti, link dia, jap. Cikgu copy balik semula Cikgu copy balik semula dekat mesej tadi ada. Cikgu hantar sekali lagi. Pautan kehadiran. Siapa? Okey. Ni dia. Tengok dekat chat. Tengok dekat chat pautan kehadiran survey hard. Cikgu tak hantar dekat WhatsApp lah. Sebab hantar kat WhatsApp nanti kan semua orang boleh jawab kan. Cikgu hantar dekat dalam ni. Maknanya orang yang dalam ni saja boleh jawab kehadiran dan boleh isi kehadiran. Ni contoh. Okay. Klik pautan yang cikgu bagi dekat chat tadi. Dekat mesej tadi. Lepas tu kamu akan nampak macam ni lah. Jadi kamu isilah. Contohnya kamu daripada kelas 2 Al-Bukhari, nama kamu, contohlah cikgu masuk nama seorang pelajar ni. L. Anissa Khairina. Contoh lepas tu, kamu beritahulah apa perasaan kamu sepanjang sesi ni. Contohnya, kamu rasa seronok, kamu pergi seronok. Lepas tu, nak kuis online lagi. Kuis online ni, cikgu bagi link kat dalam kelas pun, dalam apa? Semua boleh jawab. Okay. 95705. So maknanya dah submit. So nanti cikgu akan nampak lah yang isi ni nanti. Okay, cikgu tengok apa ramai dah isi ni tadi. Okay, dah isi Dah isi belakang dah? Okay, ada 5 orang dah jawab dah kat sini. Ifa. Okay, Ifa dah jawab. Nurin Alia dah jawab. Zafirah dah jawab. Alisha Nur Alisha Damian dah jawab. Oh, 5 orang. Okay, 3 dari kelas Al-Bukhari, 2 daripada ni. Boleh jawab Aiman? Tak faham. Range tak faham. Cikgu minta resend link cikgu, tadi dia terlog out. Boleh, tak ada masalah. Tu dah. Kita hantar sekali lagi tu. Kalau tak nampak link bagi tahu. Nampak link dekat chat tu, tekan saja link tu. Nanti dia terus pergi dekat sinilah tadi, dekat kuis, jawab kuis ni. Okey. Okey, bila kamu tekan link tu, kamu akan dapat macam ni Oh, dia
Dia dah ambil miss ni dah. Cikgu kena tunjuk yang lain nanti. Okay? Okay, Alhamdulillah. Kamu semua dah jawab. Ramai dah jawab dah. Cikgu refresh sekejap. Nak tengok berapa ramai dah jawab. Okay. Okay, siapa yang tak boleh beritahu Ni habis dah ni sesi kita ni. Okay. Kita tak boleh lama-lama online. Online 1 jam pun kira lama dah ni sebenarnya. Otherwise nanti lain kali cikgu bagi latihan yang lain. Okay. Stop sharing. Okay, ada 2 lagi mungkin tak jawab. Sekejap cikgu tengok siapa ni. Tekan sebelah. Okay, cikgu refresh summary ni. 7 orang dah jawab. Okay, Alhamdulillah. Okay, dah ada 7 orang yang tolong jawab. Okay, bagus. Okay. So, apa pun cikgu ucapkan terima kasih kepada kamu semua sebab join pada sesi PDPR pada hari ini. Okay. Cikgu harapkan yang cikgu kongsi ni lah perkongsian pada hari ini, yang cikgu ajar hari ini tentang kata perintah. So, kamu boleh faham. So, maknanya lepas ni bolehlah gunakan nanti kat rumah. Bolehlah gunakan kata perintah nanti. Okay, dengan adik-adik, dengan mak ayah menggunakan kata perintah yang lebih sopan. Okay. Baik. Ada apa soalan nak tanya cikgu tak? Sebelum kita tamatkan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita nak selfie ramai-ramai nanti. Okay. Oh, sebelum cikgu terlupa tadi. Parent kepada ibu bapa. Sebelum kita selfie nanti. Kepada ibu bapa, kepada mereka yang golongan B40, okay, golongan B40, sebenarnya anda boleh buat permohonan daripada jaringan prihatin, okay, jaringan prihatin mana yang B40, sebab hari tu saya rasa cikgu-cikgu dah hantar kepada semua grup-grup kelas, okay, bagi mereka yang layak. So dah ada contoh video macam mana nak apply. Dan ada boleh buat semakan kepada mereka yang layak ke yang tak layak. Okay. Yang layak B40 anda boleh mohonlah mana-mana provider. Ada yang mohon, cikgu nampak ada yang mohon Maxis, ada yang mohon Digi, ada yang mohon iTunes, ada yang mohon Attitude Yes. Okay. Dia adalah sumbangan sumbangan prihatin daripada kerajaan, yang mana kerajaan sponsor RM300. Okay. Jadi ada telco yang kamu top up sikit, dapat telefon okey sikit. Kamu top up sikit untuk dapatkan internet yang lebih. So dia berbezalah. Berbeza daripada pelbagai telco. Macam Yes, 300 dia bagi telefon percuma dengan line percuma selama dalam beberapa bulan. So that mean dia ada beza-bezalah. Ada yang tanya cikgu sebab apa kena bayar. Dia bergantung kepada provider. Ni untuk makluman pada mak ayah kamu lah. Dia bergantung kepada telco lah, syarikat telekomunikasi yang anda pergi. Ada yang kalau pergi Digi, dia ada package Digi sendiri. Kalau pergi ke Maxis, dia ada package yang Maxis sendiri. Sebab ada setengah kedai telefon dia ada menawarkan tu. Dia akan buat semakan, dia akan tolong buat permohonan. Ada setengah tu dia boleh dapat lah isi form, boleh dapat telefon kat situ. Okay? So apa pun selamat inilah ber-PDPR hujung minggu. Okay. So kita boleh buka ni webcam. Boleh tengok muka, cikgu nak screenshot ni. Kita nak ambil gambar kelas. So gambar kelas macam ni tak apa, tak ada masalah. Kan penjarakan sosial masing-masing di rumah masing-masing. Boleh. Okay, ready? Mana Akmal? Amar. Okey nampak. Ni siapa? Nukman ni. Dia menggunakan nama Nukman. Okey, ready Dia satu. Senyum, please. Left ke? Okay. Freestyle, 1, 2, 3. Sekali lagi.
Fiz. Satu. Ni Alisha. Alisha. Okey. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okay, so itu saja pada hari ini sehingga kita berjumpa lagi di sesi akan datang. Okay, stay safe, stay at home. Okay, jaga penjarakan sosial. InsyaAllah kita jaga kita. Kita harap, kita doakanlah semoga COVID ni cepat reda dan kita boleh kembali ke sekolah macam biasa. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Stop recording.